Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang berusaha naib timbalan pengurusi tetap yang terus patuh kepada tetapan masanya, dan saya minta izin selaku negeri PRN untuk lebihkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerajaan perpaduan, salam kerajaan madani, salam UMNO sebuah perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Yang saya hormati Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk Nurul Amal binti Datuk Muhammad Fauzi, Comel Molek orang Kelantan. Yang berusaha Puan Siti Sokhlehah binti Nordin, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Mana orang peroleh? Dia kena ada belakang Barisan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Barisan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang saya kasihi kekanda saya, Yang Mulia Engku Juliani binti Engku Mohtar, Kak Ju, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Kelantan, barisan Ketua-Ketua Puteri UMNO bahagian-bahagian, biro-biro politik Puteri bahagian-bahagian, para perwakilan, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya adik-adik mahasiswi yang saya kasihi sekalian. Ingat slogan kita, Perkasa Puteri Pemangkin Perubahan. Alhamdulillah, sujud syukur saya lafazkan di atas kepercayaan untuk saya menggalas tanggungjawab untuk membahaskan usul bagi negeri Kelantan. Saya Wan Syaliana binti Wan Zain, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Kelantan, merangkap Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Jeli. Pada tahun 2018, saya pernah di pentas ini mewakili seluruh suara mahasiswa Malaysia menggesa kerajaan mengembalikan keistimewaan kami selepas kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional. Namun hari ini saya kembali mewakili suara-suara pemimpin muda UMNO Negeri Kelantan untuk saya memperjuangkan nasib-nasib rakyat Kelantan yang terus tertindas oleh kerajaan PAS yang memerintah 33 tahun. Usul yang saya akan bawa pada hari ini adalah berkaitan dengan politik. Orang Kelantan cerdik pandai, comel molek, tak boleh nak sangka. PAS hanya tahu bertikai. Kerajaan PAS ternyata gagal. Para perwakilan sekalian, politik di negeri Kelantan sangat-sangat special dengan izin, di mana situasi politiknya berbeza dengan negeri lain. Jika di Selangor, PAS adalah sebuah parti, tetapi berbeza di Kelantan seolah-olah seperti agama. Undi PAS mendapat tiket ke syurga. Rakyat Kelantan didoktrinkan dengan politik kebencian sehingga mereka boleh menyatakan bahawa lawan PAS adalah lawan kepada Islam. Lawan PAS adalah lawan kepada jemaah Islam. Ya Allah, sungguh terpesong akidah mereka. Hari ini 33 tahun pemerintahan PAS di Kelantan. Sepatutnya banyak perubahan yang mesti dan boleh dilakukan di Kelantan dengan slogan yang mereka bawa, membangun bersama Islam. Persoalannya, apa yang PAS bangunkan? PAS hanya mampu bangunkan bangunan dengan sampah yang tidak terurus, bangunkan graf masalah rakyat, bangunkan data peluang kerja yang sememangnya tiada pun untuk orang muda, bangunkan statistik masalah sosial di negeri Kelantan, dan
bangunkan kebencian dan ekstremisasi umat Islam. Para perwakilan dan kanda-kanda saya sekalian, rakyat Kelantan sudah muak dengan alasan dan penipuan yang PAS gunakan sepanjang pemerintahan di Kelantan. Saban hari rakyat berdepan dengan masalah hidup yang tidak mampu diselesaikan dengan tuntas. Bahkan mereka seringkali menggunakan alasan tiada peruntukan dianaktirikan, sedangkan peruntukan disalurkan kepada kerajaan negeri. Namun mereka menafikan benda ini di hadapan penyokong-penyokong mereka. Nak buat gana ke adik kakak, orang bui peruntukan, yogi beli kereta Mercedes. Ini jelas ya tuan-tuan puan-puan. Sikap sombong dengan penuh adu domba akhirnya tidak boleh ditutup lagi. Pembongkaran demi pembongkaran telah menampakkan PAS sebenarnya. Berbohong dengan rakyat Kelantan. Mana tidaknya mereka kata tiada duit tetapi Esko diberikan bonus sebanyak 50,000 seorang. Jika di Kelantan mempunyai 14 orang Esko dikali dengan 50,000, maka keluarkah anggaran 700,000 ringgit Malaysia telah dibelanjakan untuk Esko. Sedangkan rakyat ada rumah tak ada lata. Esko senang lenang dengan duit bonus semata-mata menutup segala perbohongan mereka. Jika mereka meletakkan rakyat adalah keutamaan, mereka tidak seakan membahagikan harta rakyat ke poket sendiri. Betul ke tak? Itu tidak dikira dengan anak syarikat dan agensi kerajaan. Di saat rakyat menanti bekalan air di musim perayaan, ahli lembaga pengarah pula mendapat bonus hari raya. 10,000 seorang atas alasan ringankan beban. Ringankan beban pengarah. Apa beban yang pengarah tanggung melainkan beban yang ditanggung oleh rakyat Kelantan? Mungkinlah saya rasa dia menanggung beban yang berat membayar ansyuran kereta Mercedes dan juga rotek jalan kereta. Maklumlah kuasa besar Mercedes ni. Saya pun naik Saga saja. Syarikat air dapat untung, boleh bonus buat raya. Sewa meta rakyat tanggung, buka paik, keluar bunyi saja. Para perwakilan sekalian, politik PAS menunggang agama untuk kepentingan parti semata-mata. Menjadikan agama sebagai tunggangan bagi menghalalkan yang haram. Rasuah boleh dijadikan sedekah, tipu boleh dijadikan maslahah ummah. Mereka tunggang derih rapat ke telinga trik ni adik kakak. Dia kerajaan PAS dengan izin. Jika tak mampu nak urus takbir kerajaan, serahlah kepada kerajaan perpaduan. Kestabilan dan kemakmuran. Kestabilan politik merangkumi segalanya. Bukan pilih hari raya, tunggu bonus hari raya, air tak ada, pilih bomba jadi mangsa. Okey, untuk pengetahuan semua, isu bekalan air ini bermula dari tahun 1990 lagi. Masa ni saya tak ada dalam benih lagi. Selepas PAS diberi mandat oleh rakyat untuk mengambil alih pentadbiran negeri daripada Barisan Nasional, sehingga ke hari ini belum ada titik noktah yang jelas. Jika titik noktah ini belum lagi jelas, apa kata rakyat serah mandat kepada kerajaan perpaduan untuk menoktahkan masalah ini dari terus berterusan. Timbalan Menteri Kelantan Datuk Muhammad Amar Abdullah bunyi sudah Pada sidang DUN yang lalu, dia telah menjelaskan isu air bukan kegagalan, sebaliknya berkait dengan masalah perlaksanaan.
Tegas beliau, masalah berpunca daripada kekangan keuangan yang mereka guna bagi bonus tu, yang berlaku sejak tahun 1990 lagi. Ini bukan saya yang kata, tetapi Nik Ama yang kata. Kelemahan tadbir urus AKSB menjadi salah satu punca yang membawa kepada masalah bekalan air bersih gagal diselesaikan. Perkara ini diakui oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Taman semasa menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air dalam jawapan bertulis kepada Dewan Rakyat. Ini juga bukan Wan Shaliana yang kata, tetapi Timbalan Presiden PAS yang kata. Alam semula jadi hak nilah Tuhan cipta. Mari kita perhati di dalam hutan rimba. Celah batu air berlari jenis macam air mata. Air terjun sangat tinggi, sejuk dinginnya udara. Tapi bukan di Kelantan lah air jernih gini. Hak Kelantan ada air tebing tanpa Milo. Pakai buka di kepala paik rumah masing-masing. Puteri Kelantan, kita kerja habis-habisan. Tawan semula muda dan mudi. Tampilkan segala kelebihan biar pengundi terbuka hati. Para perwakilan sekalian, kestabilan politik sangat-sangat penting untuk merangkumi segala perkara dalam tadbir urus negara maupun negeri. Jika politik tidak terurus, macam mana nak urus tadbir negeri? Bukan hanya pandai menabur janji bila tiba pilihan raya. Rakyat Kelantan majoritinya mencari rezeki di negeri yang ditadbir oleh parti-parti di bawah kerajaan perpaduan. Banyak peluang kerja di Kelantan. Tapi rakyat suka merantau. Ini pun ayat daripada Nik Ama. Semasa program dialog kemakmuran ekonomi pembangunan Kelantan di Kota Baru pada 27 Julai 2022. Sedangkan sebaliknya rakyat Kelantan keluar merantau ke negeri orang, termasuklah saya. Tinggalkan anak, tinggalkan isteri demi mencari wang tampungan keperluan harian. Tetapi ketotokan pengikut-pengikut PAS ini tidak memandang perkara ini secara celik hati. Mereka hanya tahu menyalahkan kerajaan perpaduan, kerajaan persekutuan. Peruntukan disekat, dianaktirikan. Kes dianaktirikan ni saya nak tanya, mereka kata pada sejak PM keempat lagi. Hey! Saya nak tanya mereka, siapa PM keempat? Sekarang elok bersama dengan Pelok Masih Melayu kononnya. Adakah sudah suci gelaran Kelantan dianaktirikan sejak PM keempat? Politik retorik yang dimainkan oleh PAS ini sudah menjadi darah daging buat mereka. Para perwakilan sekalian, parti PAS tidak bersalah dan tidak bermasalah. Namun pemimpin mereka yang zalim dan menindas alih-alih Islam yang digunakan seolah-olah parti lain tidak Islam. Macam mereka sahaja terpalinglah Islam. Ini realiti yang berlaku di negeri Kelantan. Jika benar Islam itu dijadikan panduan utama dalam tadbir urus kerajaan negeri, macam mana timbul isu pembalakan, isu tanah diserahkan kepada bukan rakyat Kelantan dengan mudah, masalah peparitan yang tidak terurus, sampah jangan ceritalah. Masya Allah, sangat saya nak cerita. Okay, Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia WERS Piar Pakaran mendakwa kabar berita dari negeri Kelantan yang semakin kehilangan hutan-hutan darahnya tidaklah memeranjatkan. Bahkan kata beliau, banjir-banjir besar akan berlaku di Kelantan dikaitkan dengan kuasa Tuhan. Sebenarnya adalah disebabkan oleh kerakusan manusia itu sendiri.
Sains juga telah membuktikan bahawa kerajaan negeri Kelantan gagal melindungi khazanah alam. Dan dalam dekad-dekad yang akan datang, kemungkinan besar Kelantan akan mengalami banjir dan bah besar disebabkan oleh kekurangan air mentah, penurunan aras air bawah tanah dan pencerobohan air laut ke kawasan air mentah akibat pengekstrakan air di bawah tanah. Ini yang berlaku disebabkan oleh boring air. Mereka kata tak ada air boleh boring. Inilah akibatnya bila kita menggunakan sistem boring. Itulah saya nak kata PAS gagal. Para perwakilan sekalian, hari ini penyokong-penyokong PAS menggunakan perkataan umdap. Umdap. Ada dapat siapa menerima komen-komen umdap di posting kita? TikTok, Facebook ataupun di lain-lain platform. Saya nak tanya mereka, dahulu mereka bersama dengan DAP. Adakah dahulu DAP suci dan kini tidak suci lagi? Pemimpin PAS ini boleh dikategorikan sebagai habis madu, sepah dibuang. Kalau betul mereka memimpin berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan cara meniupkan api perpecahan di dalam diri umat Islam. Tambah lagi kita Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk dan berbilang kaum. Bolehkah kalau saya kata pemimpin PAS ini kaki hasut? Bolehkah? Dan mereka juga adalah punca perpecahan perpaduan Melayu di Malaysia ini. Pembahas sila buat penggulungan. Sikit lagi. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 167 sehingga 169 telah menjelaskan berkaitan dengan orang-orang yang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahi liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus kecuali ke jalan neraka jahanam. Mereka kekal di dalam selama-lamanya dan hal itu sangat mudah bagi mereka. Sadaqallahul azim. Adakah orang-orang kafir di Malaysia menghalang kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Negara kita ada undang-undang. Bukannya undang-undang PAS senang-senang menerakakan orang. Macam dia yang terpaling Islam. Sekali lagi saya jelaskan kepada pemimpin-pemimpin PAS dan penyokong-penyokong PAS. Ke bawah Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Yang Atuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ibillah, adalah ketua agama Islam, iaitu agama Persekutuan Malaysia yang telah termaktub di dalam perlembagaan negara kita. Sudah-sudahlah menghasut rakyat dengan menyatakan Islam akan tergadai apabila di bawah kerajaan perpaduan. Dia ingat senang-senang ke kita nak gubal undang-undang. Masa sangat mencemburuhi saya. Timbalan pengurusi tetap pun dah 2 kali tekan locengnya. Saya terpaksa mengundurkan diri. Saya menyeru rakan-rakan seperjuangan untuk sama-sama bantu kami. Negeri yang akan menempuhi PRN tak lama lagi. Jika tak boleh nak bantu tenaga, bantulah mental. Berilah kami semangat. Boleh kata perjuangan UMNO di negeri Kelantan
sangat-sangatlah hebat. Kami merupakan pembangkang negeri yang paling lama dalam sejarah. 33 tahun menjadi pejuang abata, agama, bangsa dan tanah air. Janji-janji telah ditabur, hasilnya tak dok sehalus debu. Puteri Kelate sedia gempur, tawan Kelantan tanpa silu. Sekian, Kelantan mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMNO, sebuah perjuangan. Kelantan kita ubah, Kelantan mohon mencadang.